Hai semua, salam sejahtera Malaysia. 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 Tuan-tuan dan puan semua. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan semua. Dikabarkan setelah mengangkat sumpah hari ini, Kabinet baharu yang sudah tular begitu cepat sekali. Dan saya meminta Anda untuk komen, adakah Anda setuju dengan Kabinet baharu, Kabinet Sabah Maju Jaya ini yang terbaharu setelah upacara istiadat mengangkat sumpah yang dijalankan di Istana Sri Kinabalu hari ini. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya kongsikan siapa senarai nama ini yang sudah menjadi sudah disenaraikan di dalam Kabinet Sabah Maju Jaya, saya ingin meminta kerjasama kamu untuk share supaya ramai yang tahu tentang ini, dan tekan butang like dan subscribe channel ini, bantu saya. Oke tuan-tuan dan bapak semua, menerusi satu gambar yang saya lihat tular di media sosial, di Facebook, di WhatsApp, berkenaan dengan Kabinet baharu Sabah Maju Jaya, di mana Ketua Menteri kekal Haji G sebagai Ketua Menteri, dan timbalannya ini memang menakjubkan tuan-tuan dan puan semua. Saya mengucapkan selamat tinggal kepada Bung Mokhtar, disebabkan di dalam gambar ini tiada nama maupun menteri, timbalan menteri tiada nama Bung Mokhtar. Oke, Ketua Menteri Sabah YAB Datuk Seri Panglima Haji G Haji Noor, dan timbalan Ketua Menteri 1 YB Datuk Seri Panglima Jeffrey Kitingan, timbalan Ketua Menteri kedua YB Datuk Seri Panglima Joachim Gunsalam, dan timbalan Ketua Menteri ketiga daripada Barisan Nasional Sabah YB Datuk Shah Helmi Yahya. Oke, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan semua, YB Datuk Shah Helmi adalah antara salah satu yang menyokong untuk tidak menggulingkan Haji G, menyokong Haji G tidak berbelah bahagi menurut Shah Helmi. Jadi makna kata beliau memang tidak menyokong usul Bung Mokhtar baru-baru ini yang ingin menggulingkan Haji G. Oke tuan-tuan dan puan semua, kita teruskan. Menteri-menteri di dalam Kabinet Sabah Maju Jaya yang lain. Yang pertama, Menteri Keuangan YB Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Menteri seterusnya, Menteri Pembangunan Luar Bandar YB Datuk Jahid Jahim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi YB Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Menteri Belia dan Sukan YB Datuk Elron Angin. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar YB Datuk Liu Chinjin alias Christina Liu daripada Pakatan Harapan. Menteri Pembangunan Perindustrian YB Pong Jinze, dan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat YB Datuk James Ratib. Jadi menerusi senarai ini, adakah Anda setuju setakat ini? Ini adalah satu senarai yang tular di media sosial, di WhatsApp terutamanya. Saya lihat di grup banyak yang sudah menghantar gambar ini. Jadi saya kira ini mungkin sudah sahih setelah Majlis Angkat Sumpah ataupun adat istiadat angkat sumpah bagi menteri, bagi melengkapkan senarai Kabinet baharu Sabah Maju Jaya. Jadi benarlah bahwa Bung Mokhtar memang sudah tidak lagi relevan. Setelah beliau telah melakukan tindakan untuk menggulingkan Haji G, akhirnya beliau telah dilucutkan. Jadi ada spekulasi menyatakan untuk menghentikan pergolakan politik ini, TYT perlu berjumpa dengan Ketua Menteri Sabah hari ini Haji G, berjumpa dengan Syafiq Abdal, berjumpa dengan Bung Mokhtar untuk menyatakan bahwa untuk meleraikan kemelut politik yang berpanjangan ini, mereka patut salah satu mereka tidak menjadi Ketua Menteri, ketiga-tiga mereka, supaya tiada lagi tarik sana tarik sini, tolak sana tolak sini, supaya memberikan peluang kepada orang lain untuk menjadi Ketua Menteri untuk meleraikan
pergaduhan antara mereka bertiga. Jadi apa komen Anda? Jadi itu adalah senarai menteri yang saya lihat tular hari ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Setelah pergolakan politik, kemelut politik yang berlaku di Sabah, banyak spekulasi, banyak andaian yang telah diambil oleh ramai orang, termasuk juga pemimpin-pemimpin politik, bukan di Sabah sahaja. Dan persoalannya, adakah Haji G yang memang sudah membuktikan bahawa beliau ada 44 adun menyokong beliau yang masih menunjukkan beliau relevan untuk menjadi Ketua Menteri? Dan adakah benar Shafie Apdal sebagai Presiden Warisan dan pengurus CBN Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar, akan redah ataupun tidak meneruskan lagi misi mereka untuk mengejar jawatan menjadi Ketua Menteri? Sebab kita tahu matlamat mereka adalah untuk menjadi Ketua Menteri, itu sudah pasti. Itu pendapat pribadi saya, mereka memang mahu menjadi Ketua Menteri. Sebab itu nak gulingkan Haji G, namun percubaan kali ini telah digagalkan. Jadi adakah Tun Juhar TYT Sabah akan mungkin akan menemu rama mereka untuk meleraikan supaya kemelut politik di Sabah tidak berpanjangan seperti hari ini? Walaupun kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ke-10, telah berjumpa dengan pemimpin-pemimpin politik di Sabah yang tertinggi, akhirnya Bung Mokhtar dan juga Shafie Apdal telah bersetuju untuk kerajaan perpaduan ditubuhkan di Sabah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan semua. Adakah kemelut politik di Sabah akan berpanjangan setelah Haji G masih kekal relevan sebagai Ketua Menteri? Ada satu dapatan saya, ulasan saya yang sangat menarik yang saya nak sampaikan kepada kamu. Saya dapat daripada rakan seperjuangan saya, daripada Nazilin Unity Channel. Anda boleh lihat di YouTube Nazilin Unity. Tapi sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya mohon kiranya Anda untuk tekan butang subscribe, bantu saya untuk kembangkan channel ini. Tekan butang like dan share video ini supaya ramai yang tahu tentang pergolakan politik yang berlaku dan spekulasi-spekulasi yang timbul. Oke, tuan-tuan dan puan-puan semua, menurut yang saya lihat daripada channel Nazilin Unity, rakan seperjuangan saya, beliau kata, apa kata sekiranya TYT menemu ramah ketiga-tiga mereka ini? Yang pertama, Haji G Noor sebagai Ketua Menteri Sabah hari ini, dan Bung Mokhtar sebagai pengurusi Barisan Nasional Sabah, dan Presiden Warisan Shafie Apdal. Apa kata untuk meleraikan kemelut politik, pergolakan politik yang berlaku di Sabah hari ini? Apa kata mereka bertiga ditemu rama dan mendapatkan satu penyelesaian? Jadi bagi saya tuan-tuan dan puan-puan semua, persoalannya, kalau benar Shafie Apdal dan Bung Mokhtar yang ingin mengejar kuasa, mengejar jawatan untuk menjadi Ketua Menteri, relevankah Shafie Apdal untuk sekali lagi menjadi Ketua Menteri? Persoalannya. Yang kedua pula, adakah Datuk Seri Bung Mokhtar memang menjadi pilihan rakyat Sabah untuk menjadi Ketua Menteri? Dan pada akhirnya satu spekulasi yang saya lihat daripada Nazilin Unity Channel, satu spekulasi yang menyatakan bahwa apa kata sekiranya ketiga-tiga mereka ini, satu cara supaya tidak ada lagi pergaduhan kah, penolakan kah, perbalahan kah, peperangan politik kah, kemelut politik, pergolakan politik, untuk mengelakkan ini berpanjangan. Apa kata ketiga-tiga ini tidak menjadi Ketua Menteri? Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen Anda?